Dia nampak tiga-tiga orang ni berdiri pandang ke arah tasik. Tapi tak ada kaki. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Bersama saya lagi, Hanif Abdul Halim di dalam channel Sembang Kopi. Channel yang akan mengetengahkan kisah-kisah seram yang menarik untuk anda dengarkan. Terima kasih diucapkan kepada anda semua yang dah pun subscribe dan terus menyokong channel saya ni. Yang mana anda semua yang baru je sampai ke Sembang Kopi pun, saya nak ucapkan selamat datang. Saya doakan anda semua yang menonton video ni dipermudahkan segala urusan anda semua dan dimurahkan rezeki yang barokah. Untuk kisah seram kita pada video kali ini, seperti biasa, 4 kisah seram yang saya akan kongsikan dengan anda semua. Tapi sebelum tu, ingat, jangan terlalu percaya dengan kisah-kisah seram yang diketengahkan. Anggap sajalah kisah-kisah ini hanyalah satu hiburan semata-mata. Jadi, tanpa membuang masa lagi, get your coffee, jom aku story. Kisah seram kita yang pertama ni datangnya daripada seorang pengirim kita yang bernama Kak Umi. Kak Umi ingin berkongsi dengan kita semua 2 kisah seram. Dia ada hantar dekat saya 2 kisah untuk saya pilih yang mana satu paling seram. Tapi saya nak kongsi dua-dua sekali sebab pada saya kisah dia dua-dua menarik dan kemudian dia berkait. Okey, kisah dia macam ni. Kak Umi pada waktu tu dia berada di rumah mak mertua dia. Yang mana rumah tu terletak di Kuala Selangor. Kak Umi pula dengan keluarga dia tinggal di Cyberjaya. Pada hari yang dimaksudkan betul-betul lepas maghrib. Masuk saja waktu maghrib, Kak Umi cakap dia terus pergi ke bilik mandi untuk ambil wuduk lah sebab nak solat maghrib kan. Bila dia keluar daripada tandas, dia pun jalan menuju ke bilik tempat dia dengan suami dia tidur. Di ruangan atas. Rumah kampung ni ada ruangan atas, ada ruangan bawah So bila dia naik saja ke atas sampai depan bilik, dia nampak suami dia keluar daripada bilik dan kemudian lengkap dah berpakaian baju Melayu, seluar pula kain pelikat, lepas tu pakai songkok. So dia tanyalah dengan suami dia, nak solat sekali ke kan? Tapi suami dia kata tak, suami dia nak pergi solat di surau dan dia nak bawa 2 orang lah anak dia. Dia ada 2 orang anak tau, lelaki. Tapi dia tak nyatakan dalam email umur dan juga nama. So si Kak Umi ni pula dia cakap okeylah, tak apalah, bawa lah. Dia pun masuklah ke dalam bilik dan kemudian dia dengar lah kereta suami dia dihidupkan dan kemudian mulalah untuk orang kata keluar kan, pergi ke surau. Kak Umi ni pun mulakanlah solat maghrib dia. Lepas saja solat maghrib, settle doa, settle wirid sebagai, dia pun turun ke bahagian bawah. Bahagian bawah ni ada ruangan, ada macam ruangan TV. Lepas tu jalan nak ke dapur, nak ke bilik air, macam tu. Dia turun je, dia tengok TV waktu tu menyala. Dan kemudian bila dia tengok rancangan yang ada dekat TV tu tak menarik lah. So bila Kak Umi dah duduk, dia kata cerita apa ni? Sementara nak tunggu waktu isyak kan, dia kata tak apalah, dia tengok TV dulu. Dia pun bangun. Waktu tu dia masih lengkap lah bertelekung. Dia pun pergilah ke arah kabinet TV ni untuk ambil alat kawalan jauh ataupun remote lah. Dia pergi, dia ambil remote dan kemudian waktu dia nak pusing kalih, nak menghala ke tempat duduk dia ni, dia ternampak di bahagian dapur. Dapur waktu tu cerah lah, ada lampu. So dia nampak ayah mertua dia ada di dapur sedang buat air. So dia pun cakap dengan ayah dia, ya, ayah nak buat air ke? Kenapa tak minta dengan Umi? Umi boleh buat kan? Dia cakap macam tu. Ayah dia just jawab, tak apalah, dah nak siap dah. Cakap macam tu. Oh okey. Dia pun pergilah duduk.
Dia duduk punya duduk, haus lah pula dia kata. Dia bangun daripada duduk dia ni, pergilah ke arah dapur untuk ambil air sejuk. Dia buka peti ais, dia tuang air dan kemudian dia jalan, dia nampak ayah dia tengah kacau air. Ting keting, dengarlah bunyi sudu berlaga dengan mak. Keting keting tu kan. So dia pun, lama buat air. Dia cakap macam tu sajalah nak cakap ayah mertua dia. Ayah mertua dia macam, okay, dia pun jalan sambil dia jalan ni, ayah mertua aku ni kenapa lah, ada masalah ke? Masalah duit ke, macam diam je kan. Dia pun duduk balik. Tengah dia duduk minum tengok air ni. Tengok air pula. Tengok TV. Tengok TV ni. Dia cakap, kenapa lama sangat ayah mertua aku ni kat dapur? Dah dekat 10 minit dah ni, dia cakap kan. Ya. Tak settle lagi ke buat air? Dia cakap macam tu. Senyap. Tak ada apa-apa respon lah daripada ayah mertua dia. So dia pun macam nak tengok ke arah dapur. Tiba-tiba dia terkejut sebab dekat pintu bilik mak dengan ayah mertua dia ni ada satu kepala yang bertelekung. So bila kepala keluar macam tu, dia terkejut lah. Astaghfirullahaladzim, mak, dia kata, janganlah buat macam tu mak, terkejut orang. Kau cakap dengan siapa Mi? Cakap tu. Tak, panggil ayah. Ayah buat air lama sangat kat dapur tu. Ayah kau tak pergi surau Dia cakap macam tu. Tak tahu, tak kot, dekat dalam, ada kat dapur tu. Bang, abang tak sihat ke? Cakap macam tu. Lepas tu mak mertua dia pun keluar daripada bilik, jalan menuju ke dapur. Sampai-sampai kat dapur, okey lah, si Umi ni tengoklah TV balik. Tengah dia tengok TV, mak mertua dia keluar daripada dapur. Mak mertua dia cakap, mana ada ayah kau kat dapur? Tadi Umi nampak ayah dekat dapur. Tak ada, mak dah tengok. Dalam bilik air tak? Sekejap. Mak mertua dia masuk balik ke arah dapur sebab nak pergi ke bilik air lah kot. Dia keluar balik. Mana ada ayah kau? Ayah kau pergi surau lah. Jarang ayah kau tak pergi surau, cakap macam tu. Baru Kak Umi ni teringat tau, yang ayah mertua dia ni orang kuat surau lah kira. 5 waktu dekat surau. So jarang-jarang lah nampak dia solat kat rumah. Jadi Kak Umi ni dah mula, orang kata dah rasa lain tau. Mak, tadi orang nampak ayah kat dapur, cakap macam tu. Salah nampak tak? Tak mak, 2 kali saya nampak. Saya nampak ayah tengah buat air dekat dapur. Lepas tu saya pergi dapur nak ambil air, saya nampak juga ayah berdiri dekat tempat buat air tu. Tu ada mak air. Siapa punya? Mak mertua dia tanya pada dia. Dia pun bangun pergi ke arah dapur. Betul, atas tempat macam para lah kot, tempat buat air tu ada satu mak air dan juga sudu. Dan air tu masih lagi panas. Bila Kak Umi pergi ke dapur kan, mana ayah ni? Dia cakap macam tu kan. Tak ada. So mak mertua kata, dah. Ni kau buat ke air ni? Tak mak, tadi orang nampak ayah yang kacau air ni. Tak apa. Ayah kau dah keluar balik kot, pergi surau. Tapi itulah mak tengok pun pintu belakang ni macam kunci dan dia tak pernah lalu pintu belakang. Tak apa. Nanti lepas-lepas isyak lah kita bual balik. Okay. Mak mertua dia pun masuklah bilik balik, sambunglah mengaji. Sebab Kak Umi ni dengar lah mak mertua dia sedang mengaji. Masuk saja waktu isyak, dia kata dia pergi ke bilik air, ambil wuduk dan kemudian solat isyak. Lepas solat isyak semua, baliklah suami dia dengan anak-anak dia. Dengar je bunyi kereta, dia terus menuju ke pintu belah bawah lah, bukan pintu atas. Pintu belah bawah ni suami dia masuk. Assalamualaikum. Waalaikumsalam bang. Belakang suami dia ada ayah mertua Kak Umi. Baru masuk dalam rumah lah. Assalamualaikum. Dia pun tengok, ayah, Mi nak tanya boleh? Apa dia? Sambil ayah dia buka kopiah apa semua ni, dia pun cakap, ayah dia balik tak tadi lepas maghrib? Lepas maghrib mana ada? Ayah kan duduk kat surau sekali dengan laki kau lah. Dia cakap macam tu. Tak apalah, macam tu. Mak mertuanya Kak Umi ni dah macam pandang je Kak Umi tau. Dia bukan pandang marah, cuma dia kata apalah yang menantu aku dia nampak. Macam tu. Menjadi tanda tanya lah sampai sekarang, siapa yang dia nampak. Contohlah, dia salah nampak sekalipun, cawan tu ada dekat dapur. Siapa yang buat air tu? Masih panas lagi. Itu gangguan yang pertama. Kisah yang kedua pula
2 tahun selepas itu, ayah mertuanya Kak Umi ni kena serangan angin ahma ataupun stroke kan. Jadi dia tak boleh bangun. Dia hanya baring duduk. Dia stroke separuh badan tau, bukan sepenuhnya lah. Jadi Kak Umi kata ayah dia memang totally lah tak boleh jalan. So kena hantar makanan, kena hantar air dekat bilik macam tu. So waktu ayah dia baru-baru stroke tu, dalam 3 hari awal macam tu, suami dia ada ambil cuti lah sebab nak jaga ayah dia kan. Okay. Dia pun ambil cuti. Kak Umi ni duduk lah dekat rumah dia, rumah mak mentua dekat Kuala Selangor ni. Kejadian seram ni berlaku waktu malam. Kak Umi ni dia ada satu rutin yang mana sebelum dia tidur, dia akan mandi. Sebelum dia masuk tidur, dia mesti mandi dulu. Sebab kalau dia tak mandi, dia tak boleh tidur. Dia rasa badan dia macam berlengas macam tu. So dia pun mandi. Waktu dia mandi ni mungkin dalam pukul 10 lebih macam tu. Dia tengah mandi. Okay, dia keluar daripada bilik air. Dia berkemban lah pakai tuala. Dan kemudian dia pakai ada satu tuala dekat depan ni. Dia pun keluar daripada bilik air. Bilik air dia ada 2 tau. Satu bilik mandi, satu lagi tandas. Tempat buang air besar lah. So dia keluar ni, betul-betul daripada anak mata dia, dia nampak seolah-olah daripada belakang ayah mentua dia sedang masuk dalam bilik air. So dia nampak ayah mentua dia masuk bilik air. Dia pun diam lah. Dia pun jalan. Dalam separuh perjalanan baru dia terfikir, bukankah ayah mana boleh jalan? Dia cakap macam tu. Dia jalan laju tau, menuju ke bilik ayah mertua dia ni. Pergi tengok mak mertua dia adalah dekat situ waktu tu dengan ayah mertua dia sedang baring. Menyebabkan Kak Umi ni tertanya-tanya lah, siapa yang dia nampak tadi? Dia cakap macam tu. Sebab ayah mertua dia tak boleh jalan. Mana mungkin ayah mertua dia yang masuk dalam bilik air tu. Dan kalau dia masuk dalam bilik air sekalipun, dia tak mungkin ada dalam bilik. Betul tak? So Kak Umi ni naik atas cepat-cepat ke bilik dia. Dia pun jumpa dengan suami dia. Suami dia tengah baring lah waktu tu. Cakap suami ni, bang, saya rasa ada orang masuk dalam rumah lah bang. Maksud awak? Tadi kan masa saya keluar bilik air, saya nampak ada orang masuk dekat dalam bilik air tandas tu. Saya ingat ayah. Lepas tu separuh jalan baru saya tinggal, ayah mana boleh jalan? Dia cakap macam tu. So suami dia kata, betul ke? Suami dia pun keluar daripada bilik, turun ke bawah dan kemudian menuju ke arah bilik air. Diikuti rapatlah oleh Kak Umi ni. Sampai saja dekat depan pintu bilik air, dia nampak pintu bilik air tandas ni tertutup rapat tau. Menyebabkan suami Kak Umi ni terus macam bukan jerit lah, macam panggil lah, siapa kat dalam? Teng, siapa kat dalam? Bila waktu dia ketuk ni, pintu ni macam terbuka sikit. Maknanya pintu tu tak berkunci, betul? Suami dia pun terus tolak pintu tu sampai habis. Dan dalam bilik air waktu tu tak ada orang. Tak ada orang. Dan air pipe ni terbuka, seolah-olah macam ada orang yang sedang menggunakannya. Menyebabkan suami kepada Kak Umi ni tutuplah air tu, tutup pintu bilik air dan dia terus pimpin tangan Kak Umi naik atas lah. Naik atas dan kemudian dia cakap dengan Kak Umi, kenapa ni awak ni? Hari tu awak nampak ayah kat dapur, ni nampak ayah masuk bilik air pula. Saya tak tahulah bang, cakap macam tu. Saya jadi takut pula, dia cakap tu. Dah. Apa-apa lepas ni nak pergi mana pun, dapur ke apa, ajak saya lah. Kalau saya ada dekat dengan awak ajak je saya. Okey. So lepas daripada tu dia ajak lah suami dia. Kalau dia pergi dapur ke, dia pergi tandas malam-malam pun, dia akan kejut suami dia. Suami dia akan teman lah. Dan selepas daripada tu tak ada lagi gangguan. Selang beberapa tahun lepas daripada dua kejadian seram ni, ayah mertuanya Kak Umi ni meninggal dunia. Innalillah. Dan tapi selepas daripada tu tak ada lagi lah gangguan apa semua, memang tak ada. Itulah 2 gangguan seram misteri lah yang pada saya menarik. Dua-dua berkait dengan ayah mertua dia. Siapa yang buat air? Kan? Kalau salah nampak pun, air tu ada atas meja ataupun ada atas para tempat buat air tu. Siapa yang masuk bilik air? Bila buka tak ada orang, tapi airnya terbuka. Macam ada orang lepas guna macam tu lah. Betul tak? Agak misteri lah. Menjadi tanda tanya lah kepada Kak Umi ni dan kepada saya sendiri pun. Gila lah kan.
Siapalah yang dia nampak tu? Adakah jelmaan jin ke? Belaan tak kot. Tak. Orang kuat surau tadi. So itulah pengalaman seram yang dikongsikan oleh Kak Umi. Kita beralih pula ke kisah seram kita yang kedua ni. Kisah ini diceritakan oleh seorang pengirim kita yang bernama Suhaimi. Suhaimi ingin berkongsi satu pengalaman seram yang berlaku kepada diri dia, yang mana kisah ni berlaku baru lagi, bulan 2 tahun ni. Dia tulis dalam email bulan 2 2023. Yang mana baru ni lah kan. Okey, dia tinggal di kawasan Semenyih, di sebuah rumah sewa. Dia tinggal bertiga bersama dengan 2 orang lagi kawan dia yang kerja satu kilang dengan dia. Dia ni bekerja kilang, seorang orang kata operator pengeluaran lah. Dia masuk kerja pukul 7 pagi, balik pukul 7 malam. Tak ada shift Yang ada shift mungkin dekat departmen lain lah kot. Shift dia ni ataupun departmen dia ni 7 pagi 7 malam. Itu saja. Setiap hari bila dia balik daripada kerja, pukul 7 dia gerak daripada office. Biasanya dia akan gerak lepas maghrib. Dia akan solat siap-siap dekat kilang. Dan kemudian baru dia balik ke rumah. Sampai rumah, mandi sikit ataupun tukar-tukar baju, dia akan keluar balik untuk jogging. Dia ni jogging biasa pukul 8 macam tu dia cakap. Dan dia jogging ada 2 tempat je. Satu kat area rumah dia, satu lagi dekat orang kata tepi tasik yang ada dekat dengan kawasan rumah dia ni. Tasik ni cantik lah. Dia kira tepi dia ada tempat rekreasi kan, ada taman permainan macam tu, ada track untuk jogging, ada tempat duduk. Dan malam ada lampu. Cuma ialah kawasan tasik yang besar menyebabkan lampu ni tak dapatlah menerangi seluruh kawasan tasik ni. Pada hari yang dimaksudkan, dia pun sampai ke rumah. Dia tukar baju dan kemudian dalam pukul 8 macam tu dia turun ke bawah. Rumah dia 2 tingkat Dia turun daripada bawah ni, dia turun daripada atas ni. Dia nampak dekat bawah ada 2 orang kawan dia yang sedang duduk lah tengok TV waktu tu. Seorang lagi tengah ada kat dapur kot. Sebab dekat bawah ada seorang je. Waktu dia nak keluar, kawan dia tanya dia, jogging lah tu. Jogging lah dia cakap kan. Nak pergi gym, duit tak ada, dia cakap macam tu. So dia orang gelak-gelak. Okey lah, hati-hati. Okay. Dia pun keluar daripada rumah. Dia berdiri betul-betul depan pagar rumah dia. Sebab dia terfikir, nak jogging kat kawasan rumah ke nak jogging dekat tasik? 2 tempat. Kalau jogging kat kawasan rumah ni, boleh. Dekat pun dekat. Cuma banyak anjing-anjing liau lah kan. Nanti kan dia dah selalu kena kejar. So hari tu dia kata tak apalah, hari ni aku nak jogging dekat tasik. Okey, dia pun jalan ke arah tasik ni. Agak jauh jugalah kalau jalan kaki. Jalan sampai ke tasik, dia warm up sikit. Dia ada nampak lah ada 2 orang Chinese tau, sedang jogging macam tu dekat kawasan tasik ni. Dan kemudian dekat kawasan taman permainan ni ada 2 orang kanak-kanak. Macam 2 orang kanak-kanak dengan seorang mak lah, teman main taman agaknya. So dia kata, okey lah, tak apa. Dia warm up dan kemudian dia teruslah mulakan dia punya jogging. Dia jogging lah 1 round, 2 round, 3 round. Masuk round yang ketiga, dia cakap 2 orang yang jogging tadi tu dah tak ada. Mungkin dah habis jogging lah kot. Dia orang jogging lagi awal kan. Okey lah, tak apalah. Dia pun start lah jogging. Sampai round yang ke-6. Dia kata dia dah mula penat. Dah lah, cukup lah. Dah penat lah. Dia pun jogging sampai kawasan tempat dia mula ni tadi. Tempat dia mula Sampai je kawasan tempat dia mula ni, dia mulalah berjalan perlahan lah. Kemudian dia ambil nafas, dia renggang-renggangkan badan. Dia duduk dekat satu bangku tau. Bangku ni dekat dengan kawasan taman. So dia nampak yang mak tadi tu dengan 2 orang anak ni. Dia pun tegur, "Kak," dia kata macam tu kan. Dia pun jalan, dia duduk. Sambil dia duduk ni, dia macam ambil angin lah. Ambil angin. Okay. Tiba-tiba ada satu benda ganjil tau. Dia rasa macam ada something yang lain. Kenapa macam senyap je, dia kata. Sebab tadi dia dengar ada suara kanak-kanak sedang bermain. So tiba-tiba bila dia duduk kat situ, senyap kan. So dia pun tengok ke arah belakang.
dah balik ke akak dengan dua orang anak dia tadi. Dia pusing belakang, dia tengok budak dua orang ni sedang berdiri sebelah mak dia lah. Dan mak dia pula menghadap ke Suhaimi ni yang sedang duduk, macam tengah pandang Suhaimi bersama dengan anak dia tadi. So Suhaimi ni pandang balik depan. Dia kenal aku ke? Dia cakap macam tu. Tapi dia tak nampak muka. Dia cakap dia tak berapa jelas muka, sebab belakang kawasan taman ni ada lampu jalan. So bila ada lampu jalan, kita akan nampak depan ni macam shadow, betul tak? Bila ada cahaya belakang kita. So dia kata, tak nampak muka pula, siapa? Dia kata macam tu. Dia pun pandang lagi sekali. Apasal perempuan ni pandang aku, dia cakap tu kan. Dia dah mula timbul satu perasaan yang lain lah, ataupun macam seram lah kan. Okeylah, tak apalah. Dia pandang lagi sekali. Pandang kali ketiga, mak tadi tu ataupun perempuan tadi tu dengan dua orang anak dia tu dah macam makin dekat tau dengan dia, menyebabkan Suhaimi ni bangun, berdiri daripada kerusi tu, terus jalan menuju ke arah jalan balik lah, balik ke rumah. Dia pusing agak jauh, dia tak lalu dekat perempuan dengan dua orang anak dia ni, sebab dia dah rasa lain dah. Pasal tiga orang ni pandang aku, dia cakap tu. Dia pun jalan. Uish. Meremang. Astaghfirullahaladzim. Okey, minta maaf ya. Okey, dia jalan balik, dia jalan menuju jalan balik ni. Bila dah agak mungkin lepas daripada kawasan taman, dia pandang balik dekat kawasan tempat dia nampak tiga orang ni tadi. Bila dia pandang, dia tengok perempuan ni tak pandang ke arah dia lah, pandang ke arah tasik. Tapi yang membuatkan Suhaimi ni lari terus, dia nampak tiga-tiga orang ni berdiri pandang ke arah tasik, tapi tak ada kaki. Tak nampak kaki dia, macam tergantung tau. Sebab daripada arah belakang, kan nak saya cakap tadi, ada lampu jalan. So dia boleh nampak lah jelas benda tu berdiri kan. Bila dia tengok je tak ada kaki, berlari dia terus balik ke rumah. Sampai kat rumah dia dah termengah-mengah lah. Dan kemudian dia terus masuk, cuci kaki, mandi. Lepas mandi, dalam pukul 9 lebih mungkin lah. Dia tak tulis masa lah, cuma dia kata cuci je kaki, lepas mandi dia lepak dengan kawan dia dekat ruang tamu. Dia berbual dengan kawan dia. Dia cuma ceritalah apa yang berlaku. So kawan-kawan ni pun cakap lah, itulah orang exercise petang-petang, pagi-pagi, bukannya pukul 8 malam baru nak jogging. Yelah, balik kerja dah pukul berapa? Pukul 7. Mana ada masa nak jogging petang, dia cakap je tu kan. So kawan-kawan dia macam senyum je lah, gelak-gelak. Dah lah. Habis kau dah cuci kaki, dah mandi belum? Dah. Okey. Malam ni tidur baca doa. Mimpi bukan pula. Okey. Dan selepas daripada kejadian ni, dia masih lagi jogging lah. Tapi selang beberapa hari lah, sebab dia masih lagi trauma kan. Selang beberapa hari, dia masih lagi jogging waktu malam. Mula-mula dia jogging kawasan rumah dia, dan kemudian dia jogging juga kat kawasan tasik. Tapi ditemani kawan dia. Kawan dia ada seorang lah, teman dia untuk jogging macam tu. Tapi selepas daripada kejadian itu, tidak ada lagi lah kisah-kisah gangguan seram yang berlaku. Dia jogging kat situ dah lama sebenarnya, bukannya baru-baru jogging situ. Tapi yelah, nak dijadikan cerita, hari tu memang nasib dia tak baik lah. Dia boleh pula diganggu kan, yelah malam. Sebab tu orang cakap selepas daripada maghrib, kita tak digalakkan untuk berada di luar rumah, betul. Waktu jin dan syaitan ni sedang aktif dekat luar. Yang orang cakap lah Saya pun tak berapa arif sangat. Tapi orang cakap macam itulah, bermula maghrib je, ini memang waktu dia dekat luar. So kebetulan pula lah Suhaimi ni boleh terserempak. Not bad lah cerita dia. Pada saya agak seram jugalah kan, sebab dia sorang-sorang pula tu. Itulah pengalaman seram yang dikongsikan oleh Suhaimi. Kisah seram kita yang ketiga ni pula
diceritakan berlakunya kepada seorang pengirim kita yang bernama Syahdan. Syahdan ingin berkongsi dengan kita semua 2 kisah seram. Yang mana dalam satu email 2 kisah lah dia tulis. Dan kedua-dua kisah ini berlaku sewaktu dia masih lagi bergelar seorang pelajar di sebuah universiti yang ditulis dekat dalam email sebagai UTA. UTA ni singkatan untuk Universiti Tunku Abdul Rahman. Kalau tak silap saya lah, kalau salah tolong betulkan dekat ruangan komen ya. Okey, waktu dia belajar ni mungkinlah dekat kampus ni tak ada asrama ke, saya pun tak pasti sebab dia kata dia duduk di rumah sewa bersama dengan beberapa orang lagi rakan dia yang belajar satu kolej dengan dia. Pada mulanya di rumah maupun di kolej memang tak ada apa-apa gangguan seram. Sampailah hadirnya seorang insan ni yang ditulis dekat dalam email namanya sebagai Rahmat. Dia ni adalah pelajar yang berasal daripada Indonesia, belajar dekat sini. Macam tu. Dan mulanya kawan dia juga yang bawa si Rahmat ni sebab Rahmat ni tak ada rumah sewa tau. Jadi kawan dia ni kesian kot, mungkin satu kelas ke macam tu. Dia pun bawa lah datang ke rumah. Dan kemudian rumah dia kebetulan waktu tu taklah penuh, ada je bilik kosong kan. So bila budak ni masuk apa semua, budak-budak rumah semua tengok dia ni macam okey je kan, hormat orang kan. Yelah dia masuk tempat orang mestilah dia hormat kan. So dia orang terimalah, okey lah duduklah rumah. Dan nak dijadikan cerita juga, Rahmat ni masuk bilik dia sebab bilik dia waktu tu ada 3 orang je. So nak cukupkan 4 orang lah sebab dalam bilik tu ada 2 katil double decker. Ada 1 katil kosong. So Rahmat ni masuklah bilik dia. Pada malam yang pertama je, si Rahmat ni masuk dalam rumah. Waktu si Syahdan ni nak tidur, Syahdan ni dia bagi tahu dalam email dia bukan jenis yang pakai earphone baru boleh tidur dengan lagu, tak. Dia suka tidur dalam keadaan yang tenang. Dia ni tak ada apa-apa kat telinga, just tidur je. Dan sikit bunyi pun akan membuatkan si Syahdan ni boleh tersedar. Okay. Pada malam yang pertama, si Rahmat ni masuk dalam rumah. Dia cakap waktu dia tengah tidur ni, dia dikejutkan dengan satu bunyi tapak kaki yang sedang berlari-lari di dalam rumah. Dan bunyi itu sangatlah kuat, seolah-olah macam tapak kaki tu besar tau. Dung 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 macam tu. Menyebabkan dia terbangun. Apa ni? Bunyi apa ni? Budak-budak ni tak tidur lagi ke? Dia cakap macam tu. Dia tak tengok jam waktu tu. Mungkin tengah malam kot. Dia pun cakap, siapa pula yang lari-lari kat luar ni? Dia kata. Tak apalah, dia pun baling balik. Dung 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 dung, bunyi berlari-lari tau. Sampaikan si Rahmat ni macam naik fed up lah kan. Apa ni orang nak tidur. Dia pun tutup lah telinga dia dengan bantal dan kemudian dia sambung tidur. Berlarutan, hampir setiap malam ada bunyi tapak kaki berlari tu. Menyebabkan ada satu hari ni si Syahdan ni dah hilang sabar. Dia pun bangun daripada katil, buka pintu bilik dan kemudian dia macam nak jerit lah. Oi, orang nak tidur lah, dia cakap macam tu kan. Dia ingatkan kawan-kawan dia lah yang bilik-bilik lain ni berlari-lari. Tapi bila dia buka je, alangkah terkejutnya dia bila dia tengok rumah dia waktu tu gelap dan sunyi, seolah-olah macam semua orang dah pun tidur. Bila si Syahdan ni nampak je, alamak, tak ada orang lah kan. Dia pun tutup pintu balik dan kemudian dia pun orang kata baring. Dan kemudian dia tidur. Okay, dia tidur. Itu antara gangguan dia yang pertama lah. Gangguan yang kedua pula, waktu tu kolej dia ni mungkin ada buat macam camping macam tu tau. Si Syahdan cakap waktu tu dia pergi bercamping lah dengan budak-budak kolej dia dekat sebuah tapak perkhemahan di Janda Baik. Dia pergi waktu tu ramai lah. Dan sampai sana macam biasalah kan, buka kemah, adalah aktiviti yang diorang buat. Tapi ada benda pelik yang Syahdan ni alami tau. Yang mana hampir setiap malam waktu dia buat aktiviti malam kan, dia ada ternampak tau, dekat dengan kawasan tapak perkhemahan diorang ni, macam ada satu susuk tubuh perempuan yang sedang berdiri pandang ke arah tapak perkhemahan ni. Tapi susuk tubuh benda ni bukanlah berkain putih, rambut panjang macam selalu kita dengar, tidak. Dia nampak seolah-olah macam figure seorang pelajar perempuan dengan bajunya, dengan seluar tracknya, tapi tak bertudung lah.
Maknanya baju dengan suara berdiri. Bila dia amati lama-lama kan, sampai kan hampir 2-3 kali tau kawan dia tepuk dia. Dan kau tengok apa? Dia nak tunjuk je, benda tu dah tak ada. Okay. Ada satu malam ni, hari yang kedua, waktu diorang berkemah. Si Syahdan ni tengah tidur. Tiba-tiba dia tersedar daripada tidur dia, sebab dia terdengar macam ada bunyi ranting kering yang dipijak. Ranting kering yang dipijak macam bunyi patah ni kan. Dia pun tersedar. Lepas tu dia tengok dekat luar, hanya ada cahaya unggun api yang diorang buat. Jadi bila dia tengok, apa ni? Terbeliak mata dia bila dia nampak betul-betul di sebelah kemah dia ni ada figure perempuan yang saya ceritakan tadi kan. Macam pelajar perempuan ni betul-betul berdiri dekat tepi kemah dia. Nampak bayang-bayang lah dekat luar. Menyebabkan si Syahdan ni berderau lah darah dia. Sebab dia kata, siapa yang berdiri dekat tepi kemah dia? Dan satu lagi, pelajar perempuan malam waktu tidur tak boleh berada di kawasan tapak perkemahan lelaki. Dia ada perempuan, ada tempat dia. Dia tak boleh keluar. Dan ada orang kata macam fesi ataupun lecturer yang jaga tau. Supaya tak adalah lelaki yang masuk ke sana kan. So dia kata, alamak, dia dah takut dah. Dia pejam-pejam mata, dia buka mata, ada lagi benda tu kat luar. Sampaikan dia macam istighfar tau. Astaghfirullahalazim. Dan istighfar dia tu kuat. Astaghfirullahalazim. Dia ditepuk lagi sekali. Dan kamu okey tak? Dia kata. Rupanya si Rahmat ni terbangun daripada tidur. Mungkin terdengar lah si Syahdan ni macam tepuk dia kan. Tepuk pula, istighfar kan. So dia kata, kenapa? Belakang tu mat. Si Rahmat ni pandang belakang je lah. Mana belakang dia lah yang ada tu. Pandang belakang. Enggak ada apa-apa, dia kata. Apa yang kamu nampak? Dia kata. Ada perempuan lah dekat luar tu. Si Rahmat ni pandang kat luar kan. Lepas tu dia keluarkan macam ada orang kata beg duit lah. Macam beg duit dia kan. Keluarkan beg duit dia. Dan kemudian benda tu hilang serta-merta. Macam tak ada kena-mengena kan. Tunggu, nanti hujung saya cerita kenapa. Dia keluarkan je beg duit dia, terus benda tu macam hilang tau. So Syahdan ni tengok, Mat, mana perempuan tadi Mat? Mana ada apa-apa? Kamu salah lihat enggak? Dia kata. Sudah kamu tidur, dia kata. Okeylah. Dia pun baring, pejam mata dan tidur. Selepas daripada tu, tak ada lagi gangguan lah. Lepas tu dia balik ke college dia kan. Balik ke college, tidur kat rumah apa semua. Ada satu kejadian yang mana waktu tu si Rahmat ni, kawan dia yang Indonesia ni, sedang kemas beg duit tau. Keluarkan dia lah. Beg duit lelaki, saya pun sama. Kadang-kadang kita letak receipt apa semua kan. Jadi kawan dia ni keluarkan lah barang-barang apa semua. Dia pun tengok, Mat, semua jenis receipt kau simpan. Itulah, aku nak kemas lah ni, dia kata. Banyak sangat dah sampah ni. Tiba-tiba mata Syahdan ni, dia tertumpu tau pada satu benda yang dikeluarkan oleh Rahmat daripada beg duit dia. Berbentuk kain berwarna kuning yang macam dilipat. Menyebabkan Syahdan ni tanyalah dekat Rahmat tu, tu apa? Sampah juga ke? Tak, bukan. Ini nyokap gua yang bagi, dia kata. Macam nyokap tu macam mak ayah lah. Mak ayah dia yang bagi, suruh bawa. Ni macam penjaga lah, dia cakap macam tu. Menyebabkan Syahdan ni macam tegur sindir lah kira kan. Macam, kau ni syirik ni tau, syirik. Yang jaga kita Allah SWT je. Mana boleh bergantung dengan benda-benda macam ni. Kata yang si Rahman ni pun ketawa je. Dia kata tak adalah, ini mak ayah dia yang bagi kan, suruh bawa. So dia bawa je lah. Lepas tu tiba-tiba si Syahdan ni rasa macam, Rahmat ni mungkin dia tahu banyak lah pasal benda-benda halus ni. Dia pun cakap kejadian-kejadian yang berlaku. Suara macam bunyi orang berlari dalam rumah. Lepas tu ada perempuan yang duduk tengok daripada jauh, tengok tapak perkemahan diorang waktu diorang berkemah itu. Tiba-tiba si Rahmat ni cakap, sebenarnya kalau ikutkan ayah aku cakap, benda ni macam ada penjaga lah. Jadi kalau dalam rumah, contoh ada satu tempat tu, ada benda jin ke yang ada dekat situ, kalau dia datang dengan benda tu, yang jaga dia ni akan
macam berlawan tau, ataupun macam kejar benda tu. Supaya jangan kacau si Rahmat ni. Mungkin disebabkan itulah dalam rumah, yelah rumah sewa kan, ada yang semayang, ada yang tak, jadi bersepah lagi. Mungkin adalah benda yang dah ada dalam rumah tu, tapi cuma tak mengganggu. Bila malam je si Rahmat tu masuk, yelah bila dia masuk mesti benda tu ada dengan dia kan, ada penjaga tu sekali. Jadi mungkin benda tu yelah berlawan ke tak tahulah. Yang dengarnya si Syadan, Rahmat ni tidur elok je. Dan kemudian kat tapak perkemahan pun mungkin benda tu nak datang dekat tapak ni. Tapi yelah macam saya cakap tadi, Rahmat ni macam ada sesuatu kan, macam belaan lah, boleh kira macam belaan keluarga dia ke tak tahulah, untuk jaga dia. So benda tu tak berani dekat. Dia hanya tengok je daripada jauh. Dan sebab tu bila dia keluarkan beg duit tu, dalam beg duit tu ada benda tu. Terus benda tu macam hilang. Tak tahulah benda ni betul ke tak betul. Dia tulis hanya dalam email. Saya bacakan dan pada saya, wah kan. Tapi daripada Indonesia ni tak larilah kan. Dia memang orang kata ilmu dia tu lain sikit lah daripada kita. Kepercayaan dia masih lagi ada lah ke tahap tu. Kita kat sini mungkin kurang lah. Ada tapi kurang. Jadi itulah dua pengalaman seram yang berlaku kepada Syahdan ni, yang dia sendiri tak dapat lupakan. Sampailah sekarang dia dah habis belajar ni pun, dia kata dia dah bekerja, dia still lagi ingat dua kisah ni. Yang mana Rahmat ni pun dah pun balik ke Indonesia, tapi kalau dia travel pergi Indonesia, dia masih lagi kontak-kontak lah dengan si Rahmat ni, jumpa apa semua. Itulah pengalaman yang dikongsikan oleh Syahdan. Sampailah masa untuk kisah seram kita yang terakhir untuk video kita pada kali ni. Baru-baru ni ada orang personal lah PM saya melalui Telegram, yang mana dia tanya dekat saya, "Nep, kau tak ada ke kisah-kisah seram yang kau sendiri kena? Kita orang nak juga dengar." Dia cakap macam tu. So saya balas lah kan, dia punya Telegram tu. Saya kata tak apalah, nanti saya akan kongsi lah. Tipu kalau saya kata saya tak pernah kena gangguan kecil-kecil ni. Selalu juga saya kena, sebab saya buat kisah-kisah seram kan. Memang selalu je berlaku. Kadang-kadang dalam bilik ni juga. Tu saya tak berani nak cerita. Tak apa, nanti lain episod saya akan ceritalah. Cuma ada satu pengalaman seram lah yang saya kena baru-baru ni juga. Saya cerita sikit lah. Saya duduk ni dekat rumah quarters tau. Bersebelahan dengan rumah saya ni rumah jiran lah. Saya rumah townhouse, saya belah bawah. So sebelah rumah saya ni suami dia tentera. Suami dia tu lah yang selalu saya berbual. Dia tentera. Isteri dia saya tak tahu kerja apa. Dan dia ni sedang berkursus 6 bulan. Dekat luar lah. So biasanya isteri dia memang akan balik rumah mak dia yang dekat area Melaka juga. So okey lah, tak apa. Satu hari ni isteri dia ni baru saja melahirkan anak dia yang kedua. So ada anak kecil lah. Habis saja berpantang, dia baliklah ke rumah dia ni kan. Tapi dia banyak juga balik rumah mak dia. Waktu dia balik saya nampak, oh dah bersalin dah isteri dia. Saya kata tu. Lepas tu malam-malam waktu saya nak tidur, saya dengar tau suara anak dia nangis. Memang kuat suara anak dia. Sumpah saya tak tipu. Sampai rumah saya dengar. Saya kata, ush, kuatnya lah suara anak dia ni nangis kan. Kesiannya lah nak tidur malam macam mana ni. Macam tu lah saya terfikir. Cuma ada satu malam tu, waktu tu anak dan isteri saya tidak ada di rumah. Anak isteri saya balik ke rumah mak mertua saya lah. Waktu tu malam, dalam pukul 11 lebih macam tu. Saya pun pergilah ikat sampah sebab nak buang sampah kan. Sampah dah penuh. Sampah dah penuh. Saya ikat sampah, bawa lah keluar rumah. Sampai luar rumah, depan rumah saya ni ada satu tong sampah besar. Saya masukkan sampah dalam tu. Saya pun pusinglah balik menuju ke arah rumah saya ni. Saya terdengarlah suara anak dia menangis kan. Wek. Sambil dia nangis tu saya pun ikat sampah. Saya kata kesiannya lah. Dah lah suami dia tak tahu dah habis ke belum kursus. Dia pula sorang-sorang kat rumah. Stres tu. Saya terfikir macam tu. Waktu saya pusing nak berjalan ke rumah ni, saya tengok rumah dia gelap. Rumah dia gelap tau. Lepas tu kereta dia ada satu je kereta kancil. Dia tak bawa selalu kereta tu. Dia bawa satu lagi kereta. Saya kata
Kereta tak ada, rumah gelap. Tapi ada suara budak nangis kan. Oh, isteri dah ada kot dekat rumah. Suami dia je lah yang tak ada bawa kereta. Saya fikir macam tu lah. So saya pun masuklah dalam rumah. Malam tu saya nak tidur tak boleh. Wah suara nangis. Dan malam tu juga saya tak boleh tidur. Saya tak boleh tidur malam tu. Saya tak tahu kenapa. Dah buka lagu yang saya suka, buka tak boleh juga tidur. Buka ayat kursi, saya baring. Pejam mata, saya kata, tak boleh tidur. Daripada pukul 1 lebih pagi, saya lepas editing video, saya baring tu sampai dekat pukul 5 lebih. Saya tak boleh tidur malam tu. Saya tak tahu kenapa. Lepas tu saya kata, tak apalah, aku tidur dekat ofis lah waktu rehat. Saya cakap macam tu. Saya pun bangun daripada katil, mandi, nak keluarlah rumah. Waktu tu pukul 7 lebih macam tu. Saya nak bergerak pergi kerja lah. Keluar daripada rumah, saya tengok jiran saya ni baru sampai dengan kereta dia lah. Oh, dia dah balik, saya kata itu. Sebab saya nampak suami dia ada. Oh, suami dia dah balik, cuti kot, saya kata macam tu. Saya pun kuncilah pagar, start motor. Lepas tu waktu saya start motor ni, saya tengok dalam kereta, isteri dia pun keluar juga, bawa baby tau. So saya cakap lah dengan jiran saya ni, bang, balik ke? Cakap, semalam rumah abang ada kat rumah ke? Saya cakap macam tu. Dia kata, tak adalah, malam tadi kita orang tidur rumah ni, mak mentua aku. Dia cakap macam tu. Oh iya ke? Habis rumah kosong lah? Rumah kosong. Okey, saya kata tak apa lah. Saya pun start motor. Dah tak ada apa lagi lah yang saya nak tanya. Sebab saya nak tahu kat rumah ada orang ke tak ada kan. Sampai je office memang ngantuk gila, koyak gila saya. Tengah hari tu, waktu lunch time saya tak makan, saya tidur 1 jam pun jadilah sebab saya tak tidur 1 malam kan. Dan sepanjang kat office ni, sambil saya buat kerja, saya terfikir, mana datang suara budak menangis tu? Siapa? Maknanya datang daripada mana lah kan. Rumah tu memanglah datang daripada rumah tu, tapi mana ada orang rumah tu? Adakah suara tangisan tu memang selalu terngiang-ngiang waktu dia ada kat rumah kan? Terbawa-bawa ke? Saya pun tak pasti. Ataupun ada sesuatu macam jin lah, jin dan juga syaitan ni macam menyerupai bunyi macam baby. Padahal rumah tu tak ada orang pun. Dia tidur rumah mak mentua dia. Betul tak? Aduh, tak apalah, saya just ignore je lah kan. Sebab dia tak adalah ganggu saya secara personal. Cuma saya tertanya-tanya lah, mana datang bunyi suara tu? Dan kenapa malam tu saya langsung tak boleh tidur? Saya tak boleh tidur sampai pukul 5 lebih pagi, sampai saya nak pergi kerja. Bayangkan. Itulah kisah seram yang saya alami baru-baru ni. Dan sampai sekarang saya tak tahulah. Saya tak apalah, biarlah kan. Janji dia tak tunjuk penampakan ke, tak apalah. Setakat bunyi-bunyi tu perkara biasa lah pada saya kan. Dan itulah pengalaman seram yang saya nak kongsikan. Jadi itu sajalah kisah seram kita untuk video kita pada kali ini. Pada pendapat anda macam mana? Dalam kesemua kisah yang saya kongsikan dengan anda ni, mana satu kisah yang paling menyeramkan? Anda boleh tinggalkan pendapat anda di ruangan komen dekat bawah. Dan yang mana anda semua yang ada kisah-kisah seram yang anda sudi berkongsi dengan saya dan semua penonton Sembang Kopi, anda bolehlah kirimkan ke alamat email Sembang Kopi ataupun Telegram Sembang Kopi, yang mana alamat email dan juga link Telegram saya memang dah tinggalkan siap-siap di ruangan description dekat bawah. Terima kasih diucapkan kepada anda semua yang sudi menonton video saya daripada mula sampailah ke hujung ni. Saya sangat hargai. Ini salah satu cara anda tunjukkan support anda kepada saya untuk saya terus buat video. Dan yang mana anda semua yang baru je sampai ke Sembang Kopi belum subscribe lagi, sekiranya lah anda suka dengan cara penyampaian saya, anda terhibur dengan kisah-kisah seram yang saya kongsikan dengan anda ni, saya hargai sangat-sangat. Kalau anda dapat bantu saya, bantu channel saya dengan tekan butang like, butang subscribe dan juga butang loceng, supaya anda takkan terlepas apa-apa video yang saya akan upload lagi lepas ni. Itu sajalah video daripada saya. Akan ada banyak lagi kisah-kisah seram yang menarik saya akan kongsikan dalam channel ni. Kita jumpa lagi di video yang akan datang. Assalamualaikum. See ya.